Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim la hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sekali lagi untuk bertemu pada malam ini, dan insya-Allah kita akan memulakan buku ataupun kitab baru yang membicarakan beberapa perkara tentang ilmu fiqh, tentang fardu ain, bab muamalat, munakahat dan sebagainya. Dan sebelum itu ada baiknya sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pahala yang Allah anugerahkan itu kita panjangkan kepada almarhum tuan guru kita, almarhum Ustaz Ismail Qamus, yang telah meninggalkan kepada kita satu permata yang tidak terhingga dan tidak ternilai ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insya-Allah kita akan memulakan dengan bab yang pertama ini yang membicarakan tentang syariat kelahiran. Maknanya dia mulakan daripada awal. Kita kena perhati betul-betul. Saya tak boleh sebut muka surat dia sebab dia cetakan pertama lain muka surat dia, cetakan yang seterusnya lain muka surat dia, tak sama. Tuan-tuan boleh tengok pada tajuk saja, muka surat dia berbeza. Baik, insya-Allah kita akan mulakan dengan bab yang pertama pada malam ini, iaitulah syariat kelahiran. Bab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tangisan bayi bergema memecah keheningan suasana. Dia mulakan macam tu. Maknanya dia cerita daripada awal kelahiran itu. Tangisan bayi bergema memecah keheningan suasana. Kehadiran ahli keluarga baru itu memang dinanti-nantikan khususnya oleh si ibu dan juga si bapa. Kelahiran bayi sebagai penghubung jambatan kasih suami isteri adalah suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Semua orang akan berhadapan dengan situasi ini. Dan ada juga orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam situasi ini. Keadaan berbeza-beza. Tetapi semuanya itu adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adakah, tak adakah, Allah yang Maha mengetahui. Kita tak boleh nak memandai-mandai, kita tak boleh nak menyalahkan takdir, tak boleh nak menyalahkan antara satu sama lain. Tetapi siapa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak yang dianugerahkan oleh Allah itu, ini satu amanah dan tanggungjawab yang besar. Dia dua keadaan itu kita kena tengok.
Orang yang tidak dianugerahkan anak oleh Allah Ta'ala, dia berada di dalam keadaan yang ringan daripada orang yang dianugerahkan anak. Banyak cerita dia. Seandainya dia meninggal, anak yang ada atas muka bumi ini tak membuat maksiat dan sebagainya, sebab tak ada anak, tak ada masalah. Tetapi kita yang ada anak, meninggal je kita, masuk je ke alam barzakh. Kalau anak yang hidup ini buat perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala, bahananya kita dapat di alam barzakh. Jangan buat-buat. Nak pula orang sebut-sebut, ini anak dia ni lah, cucu dia ni lah. Jangan duk main-main bab tu. Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Baik. Kesempurnaan Islam tergambar dengan jelas dari peringkat awal kelahiran insan. Kegembiraan menimang cahaya mata yang sekian lama ditunggu seharusnya disempurnakan menurut lunas-lunas yang Islam tentukan. Bila dapat anak je, ikutlah apa yang Islam ajar. Yang ni kebanyakan orang Melayu dia buat. Ataupun nama je Islam, dia akan buat benda ni. Tetapi selepas daripada itu, adakah dia terus bertahan dengan apa yang Islam ajar tu, ataupun anak ini terpesong jauh kerana didikan ibu bapa yang salah cara dan matlamatnya. Memang masa lahir diiqamahkan, diazankan dan sebagainya, tetapi membesar anak itu jauh daripada kehidupan beragama. Ini pun satu masalah. Jadi seawal lagi dia dah sebut dah, lahir je anak ke atas muka bumi ni, ikut apa yang Islam ajar. Jangan ikut yang selain daripada itu. Yang pertama kena buat apa? Memberi khabar gembira dan tahniah atas kelahiran bayi. Kena war-warkan. Kelahiran bayi merupakan satu khabar gembira bagi setiap insan. Justru orang-orang Islam yang mendengar khabar gembira ini perlu bersegera meraihkan kegembiraan tersebut. Maknanya bila lahir je seorang bayi ke atas muka bumi ini, itu khabar gembira. Khabar gembira tu nak buat macam mana? War-warkan. Salah satu sebab kena war-warkan, kena sampaikan sebab apa? Mengelak berlakunya fitnah. Dan yang mendengar ni pula hendaklah menerima berita itu dengan ucapan tahniah. Bukan makna kata bila terima je berita orang sampaikan, si Polan ni baru dapat baby. Dia muka confused. Yang mana ni? Rumah nombor-nombor ni dia beritahu lah kan. Dia tu kan baru 6 bulan kahwin. Nampak? Perangai orang Melayu. Kan? Tak silap dan baru 6 bulan kahwin. Dah ada anak. Oh sah lah. Cerita yang tu mendahului cerita dapat anak ni tadi. Dimaklumkan kepada grup WhatsApp sekalian. Rumah nombor-nombor ni dapat anak. Baru 6 bulan kahwin. Terpulanglah nak fikir sendiri. Kan? Perangai orang Melayu ni. Dia bukan begitu. Kan? Bukan begitu. Walaupun ceritanya memang begitu. Berdosa kalau kita sebarkan keaiban orang. La yastur abdun abdan fid dunya illa satarahullah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba yang menutup aib hamba yang lain di atas muka bumi ini, atas dunia ini, melainkan Allah tutup aib dia di akhirat besok. Jadi dia keadaan macam mana ke, kahwin bila ke, di mana ke, di Siam ke, di Thailand, Bangkok ke, tak kira lah. Kita cuma sampaikan sedia ini sudah pun ada seorang bayi yang baru dilahirkan. Khabar gembira. Tak payah kita nak cerita aib orang. Sebab Nabi kata siapa yang tutup aib hamba yang lain atas dunia ni, akhirat besok Allah tutup aib dia. Kalau kita buka aib orang, takut di akhirat besok semua keaiban kita Allah buka. Hari ni kenapa kita selamat? Saya dah sebut banyak kali kan. Hari ni kenapa kita selesa? Hari ni kenapa kita tak rasa apa-apa? Sebab Allah menutup aib kita. Hari ni kita jadi hebat, kita jadi tak ada perasaan malu dan sebagainya. Kita tak rasa bersalah kalau kita buat maksiat. Allah menutup aib kita. Jadi bila Allah tutup aib kita, jangan kita buka aib orang lain. Takut nanti bangkit di padang mahsyar, semua keburukan kita nanti Allah dedahkan. Mana nak letak muka masa tu? Sampaikan khabar gembira.
Baik, ucapan tahniah terhadap pasangan yang menerima cahaya mata merupakan salah satu cara meraihkan kegembiraan tersebut. Nah, ucap tahniah lah. Ucap tahniah, pergi ziarah dia ucap tahniah. Bawa lah baju baby yang dalam bungkus selalu orang nak beli tu kan. RM20 satu, dah ada baju, ada sarung tangan, bawa lah. Tak bawa pun tak apa. Sunnahnya, ucapkan tahniah. Tujuan menyampaikan khabar gembira ini adalah untuk menanamkan perasaan kasih sayang dan membina kesatuan sesama umat Islam. Kita gembiralah. Sebab apa? Umat Muhammad bertambah lagi seorang. Bertambahlah lagi umat Muhammad yang akan terus bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan lahirlah seorang lagi mujahid dan mujahidah yang akan mempertahankan agama ini. Insya-Allah kita doakan begitu kepada bayi yang baru dilahirkan. Berikut merupakan perkara-perkara yang disunatkan untuk kita lakukan dengan kelahiran bayi seperti yang pertama, azan dan iqamah. Kita buat macam mana yang Nabi ajar. Islam mensyariatkan agar azan dilaungkan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri bayi, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Burika fil mauhub wa syakartu al-wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah. Apa dia? Maksudnya, aku bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan, sungguh sempurna kekuasaannya dan kamu telah mendapat anugerah kebaikannya. Anak ini adalah anugerah dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Lahir je anak ni, kita ambil dah siap. Sekarang ni kat hospital lah kan, dulu kat kampung-kampung, bidan kampung sama lah keadaannya, dah siap bersih apa semua. Kita ambil, disebutkan azan di telinga kanan. Azan tu azan untuk bayi, bukan azan untuk panggil orang semayang kan. Ini bantai dengan lagu Hijaz, lagu Sikah, satu hospital bergegar suara dia seorang azan kan. Azan untuk bayi ni sahaja, azan lebih kurangnya. Kemudian iqamah lah dia di telinga kiri. Ini biasa kita buat. Macam mana kalau anak ni lahir-lahir je dia tak cukup oksigen, masuk dalam apa orang sebut tu, incubator. Masuk dalam incubator. Siapa yang tempuh tu? Ni lah anak pertama saya, anakku yang pertama lahir bontot dulu secara normal. Orang rumah saya masuk labor room dekat hospital Kelang tu pukul 8.30 pagi, 10.30 malam baru budak keluar. Bontot dulu budak tu keluar 4 kilo. Dah lah bontot dulu 4 kilo. Lahir-lahir je doktor masuk dalam mendalah tu, ada lubang kecil macam ni kiri kanan. Dia tolak tu masuk dalam penjagaan rapi kanak-kanak lah. Kita berlari kat belakang, naik kat tempat tu, Dr. Singh yang jaga. Dia dah tahu dah mau azan kah. Dia dah tahu dah. Mau azan doktor? Boleh tuan. Macam mana kalau azan ni duduk dalam tu wayar penuh ni, kat hidung, kat mulut anak salah, anak sulung tu. Masuk mulut kat celah lubang, azan kat situ, pusing sebelah sana pula, iqamah kat situ. Sebab itu dituntut dalam agama. Sebab apa nak kena buat macam tu? Nanti disebutkan di bawah ni. Maknanya sekadar yang kita dapat, kita buat. Kalau tak dapat, tak apalah, nak buat macam mana. Kalau doktor kata tak boleh masuk, budak ni sekarang dalam bahaya, ada jangkitan apa sebagainya, takut dalam keadaan sekarang, tak apa, tak jadi masalah kan. Dia bukan wajib pun, tapi itu amat dituntut. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi'. Wa an Abi Rafi'in qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Maksudnya Abu Rafi' berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan azan pada telinga kanan Hasan bin Ali yang baru dilahirkan oleh Fatimah. Maknanya Nabi buatlah. Nabi buat bila Sayyidina Hasan lahir, Nabi buat macam tu. Azan belah telinga kanan, iqamah sebelah telinga kiri. Bila Nabi buat, kita buatlah. Dapat pahala, besar pahala dia sebab Nabi buat. Kan? Apa yang Nabi buat, kita buat. Kita adalah umat yang baik. Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyah, antara rahsia azan dan iqamah adalah seperti berikut. Kenapa kita nak kena azan dulu?
Nak kena iqamah pula lepas tu. Satu, kalimah-kalimah memuji kebesaran ilahi yang disifatkan sebagai ucapan pertama yang meresap ke dalam hati sanubari insan yang baru lahir. Dia lahir-lahir. Apa yang patut kita bagi dia dengar? Dah tentulah kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kan mula-mula je kita bagi dia dengar Allahu Akbar. Dia dah dengar dah mula-mula tendang masuk dalam telinga dia. Allah Maha Besar. Kamu lahir ni sebab apa? Allah izinkan kamu lahir. Sebelum ni kamu dah berjanji, beraku janji dengan Allah ketika dalam rahim ibu. Kamu bersedia untuk mati, maka Allah izinkan kamu lahir. Bila kamu lahir dengan izin Allah, itu tanda kebesaran Allah. Dan itulah anugerah kepada ibu dan ayah. Bila kita kata itu tanda kebesaran Allah, kita nyatakan dekat telinga dia, Allah lah yang maha besar. Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Dan ketahuilah bahawa Muhammad itu Rasul pesuruh Allah. Kita bagi dia dengar dengan jelas di telinga. Kalau tak erti azan, itu yang duk panggil ustaz-ustaz dah. Ni cerita kat kampung dulu macam tu lah. Kadang tengah malam tuan-tuan. Dulu kampung mana ada beranak kat hospital. Semua bidang kampung. Saya cerita tahun 70-an, 80-an masa saya kecil-kecil dulu. Ketuk rumah, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kadang pukul 2 pagi, 3 pagi. Arwah ayah ni bangunlah tengah tidur kan. Ada apa masalah? Tolong azan anak. Rumah baru beranak. Pukul 3 pagi. Pergilah orang tua tu bawa taslight. Azankan. Dia nak orang, mungkin dia nak orang-orang yang berilmu dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya kita ayah kita azankan. Itu adalah yang lebih baik. Mula-mula dia dengar suara ayah dia, azankan. Kan? Ini dia suruh Pak Imam azan. Budak tu dah besar sikit. Ayah dia tak juga azan. Nyanyi Hindustan. Kan? Kuch kuch hota hai. Dil to pagal hai. Kabe kushi kabe gam. Kan membesarlah budak tu macam Hindustan punya perangai. Auta tak habis-habis kan? Jadi bila ayah azan, dia dengar, oh suara bapa aku yang pertama ni suara bapa aku azan. Kemudian iqamahkan, alhamdulillah kan. Membesar anak tu dengan kita sesudah kita azankan dia. Ucapan pertama itu membesarkan Allah. Masuk dalam hati dia. Allahu Akbar. Yang kedua, satu penyataan syariat Islam yang berperanan mendahului dakwah syaitan terkutuk dan mengekang arus nafsu syahwat. Kalau kita lambat bertindak, syaitan datang dulu lah. Sebab apa dia datang dulu? Itu janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata keluar kamu daripada syurga ni, keluar. Kamu adalah makhluk yang dilaknat. Dia janji dengan Allah, baik kalau Allah asal aku keluarlah, dia kata. Mana boleh melawan Allah Ta'ala? Tapi dia minta dengan Allah Ta'ala, dia nak menyesatkan anak Adam ni sampailah tiupan sangkakala yang pertama. Anak Adam tu siapa? Daripada yang baru lahir sampailah yang dah nak masuk kubur. Sama. Bila lahir je, syaitan akan main peranan. Itu kita nak matikan tipu daya syaitan itu, kita bisikkan di telinga je dengan kalimah-kalimah yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kita tangkis siap-siap, benting. Bagi kat dia perisai supaya dia tidak mengikut langkah-langkah syaitan. Kemudian seterusnya, tahnik. Ada anjuran dalam Islam untuk melaksanakan tahnik, iaitu membuka atau memecah mulut bayi yang baru lahir dengan buah tamar yang telah dikunyah oleh orang alim dan bertakwa. Kita nak mentahnik anak atau cucu, jangan kita main tangkap muat saja. Kan? Tengok sebelah rumah ada pak dukun atau pawang, kita panggil dia. Tolong tahnik anak. Kan? Kalau pak dukun tu seorang yang berilmu dan bertakwa, alhamdulillah. Tapi kalau pak dukun ni tempat orang duk datang minta nombor, mana boleh kita suruh dia tahnik anak kita, cucu kita? Dia bukan seorang yang bertakwa atau seorang alim. Nak mentahnik ini adalah orang-orang alim. Kita tengok dulu almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Setiap hari Jumaat kat masjid dia tu, bawa dayit orang datang bawa. Ada yang bawa anak, bawa cucu, minta Tuan Guru tahnikkan. Sebab apa? Nakkan barakah tangan alim ulama.
Tangan orang alim tu kita nak. Mulut orang alim tu, lidah dia yang mengunyah kurma tu, kita nak mulut dia tu, air liur dia tu berada di dalam lidah anak kita. Baru dia jadi insan yang baik, insan soleh insya-Allah. Kalau kita suruh pak dukun yang macam saya sebut tadi, tahnik kan, maka dia duk main teropong je lah. Kan? Bila dia besar main teropongnya. Sebab tadi teropong yang tahnik ni. Contohlah kan. Baik. Isi buah tamar yang telah dikunyah itu diletakkan di atas jari telunjuk dan dimasukkan ke dalam mulut bayi, ke kiri dan ke kanan mulutnya. Ini dilakukan sehingga kurma tadi menyentuh keseluruhan mulut sehingga ke rongga tekak bayi. Janganlah bagi sebiji itu. Maksudnya kita kunyah sebiji itu, ambil sebahagian kecilnya. Kan, sebiji tak logik lah. Budak baru 7 hari, 8 hari, kita bagi sebiji, tak masuk akal lah kan. Maksudnya sebiji tu kita kunyah, kita ambil sedikit dengan jari telunjuk, kita letak sini. Letak di bibir. Kalau boleh, tolak sedikit ke dalam. Tapi jangan kasar-kasar, takut mudarat kepada bayi tu. Dalam kitab ni dia kata, mulut bayi, kiri ke kanan mulutnya. Buat dari kiri ke kanan mulut dia. Buat macam tu. Bibir ni. Kalau boleh, ada orang dia berani. Ada tok-tok guru kadang berani, dia masuk dalam ni kan. Dia letak kat langit tu. Okey. Tapi dengan syarat kena hancur betul lah. Kena hancur betul. Dia budak baru lahir, mana dia tahu apa kan. Baik. Ini bersesuaian dengan hadis Abu Burdah daripada Abu Musa radhiyallahu an. Wulida li ghulam fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin. Maksudnya aku telah mendapat seorang anak, kemudian aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menamakannya Ibrahim, lalu mentahnikkannya, memecahkan mulutnya dengan sebiji kurma. Itu dia. Kemudian bawah ni apa? Diriwayatkan daripada Asma bahawa beliau mengandungkan Abdullah bin Zubair di Makkah. Selepas itu beliau datang ke Madinah dan tinggal di Quba. Semasa Abdullah dilahirkan, beliau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan di atas ribaan baginda. Baginda selepas itu berdoa dan mengunyah sebiji kurma, lalu dimasukkan ke dalam mulut Abdullah ibn Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair ini sahabatlah, dan dia adalah cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq, anaknya Asma Abu Bakar. Dia ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia-manusia hebat yang dapat ditahnikkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hikmah amalan tahnik ini adalah apa gunanya kita tahnik ni? Kan? Adakah sekadar tradisi sahaja? Kadang-kadang kita tanya, nak tahnik ni buat apa? Dah memang orang tua-tua buat macam tu, buat lah kan? Buat je lah. Benda ni bukan orang tua-tua buat, benda ni sunnah. Nabi buat. Bila kita buat, kita faham, kita dapat pahala. Apa hikmah dia? Menguatkan saraf mulut bagi mempersiapkan bayi berkenaan untuk menghisap susu dengan sempurnanya. Tu dah. Tujuan tahnik tu. Nak bagi kuat dia punya saraf mulut dia. Lepas ni senang untuk dia menyusu. Menyusu ibu lah. Itu maksud dia. Seandainya kurma sukar didapati, bolehlah digantikan dengan manisan lain seperti gula dan madu lebah. Kebanyakan sekarang orang tak pakai kurma. Kan? Sebab dia nak mudah, dia takut tak boleh kunyah. Dia pakai madu lebah. Pakailah madu lebah. Tak ada masalah. Kalau semua tu tak ada, ambil benda-benda yang manis. Benda yang manis. Air gula pun boleh. Manis. Benda yang manis. Tapi sunnahnya kurma. Tak boleh kurma, madu lebah. Yang ni penting. Memberikan nama yang baik. Bila anak ni lahir, bagi nama yang baik. Tuntutan memilih nama-nama yang elok dan mempunyai makna yang baik amat dianjurkan oleh Islam. Sebenarnya pemilihan nama-nama yang baik ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi sifat peribadi dan akhlak seseorang Muslim. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Kan Nabi sebut clear tu. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan nama masing-masing dan nama bapa masing-masing seperti mana nama di dunia.
Oleh itu pilihlah nama yang baik-baik untuk kamu sekalian. Kalau almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, tuan punya kitab ni, dia kata apa? Banyak dia bagi contoh. Orang sekarang suka nama gabung. Kan? Suka nama gabung. Selalu yang arwah dia duk sebut apa? Suami nama Yahya, isteri nama Mahani. Dia jadi Ya Maha. Kan? Dia nak gabung. Isteri Maznah, suami Daud. Gabung Mazda. Jadi nama-nama tak senonoh macam ni tak payahlah. Nak gabung kena ada makna. Boleh, tetapi ada makna. Gabung tu dalam bahasa Arab lah nama ni, memanglah kita buat dalam bahasa Arab kan. Mesti ada makna, dan makna tu makna yang baik. Jangan makna yang buruk ataupun makna yang dicela. Ni lepas ni kita tengok apa nama-nama yang digalakkan. Lahir je anaknya, jangan duk pening-pening letak nak cari memusing-musing. Letak nama yang ada makna, dan dia bagi contoh dekat kita nama apa yang sebaik-baiknya kita letak. Kalau kita tak nak letak nama yang dia bagi ni pun tak apa, kita cari makna yang maknanya baik. Ini berarti Nabi SAW melarang umatnya menamakan anak masing-masing dengan nama-nama tercela yang membawa makna yang tidak baik. Lebih-lebih lagi hal ini amat penting dalam usaha untuk menjaga kehormatan anak tersebut daripada cemuhan masyarakat. Kena letak nama yang kalau dipanggil pun mendatangkan makna yang baik. Kadang-kadang nama baik dah. Nama baik dah. Nama Muhammad. Oh, apa nama kau? Muhammad. Alhamdulillah. Manusia yang paling mulia. Makhluk yang mulia di langit dan di bumi, Muhammad. Nama panggilan apa? Mamat. Tahu tak Mamat tahu maknanya? Mati. Makna Mamat tu mati. Wal mahya wal mamat. Mamat tu mati. Nama cantik dah Muhammad, panggil Mamat. Kan kita dah satu panggilan yang tercela. Kan? Ataupun nama yang memang tak pernah dengar. Ni Arab ke Melayu ke Bangla ke? Contoh, Najmul Khair. Contohlah kan. Ini nama Melayu ke Arab ke apa? Arab lah tu. Kan? Najmul, bintang. Khair, terbaik. Bintang terbaik. Nampak tak? Walaupun tak jadi bintang filem, tapi jadi bintang audio kuliah. Okey lah tu. Kan? Orang panggil apa? Khair. Orang panggil khair. Khair, khair, khair. Ada yang panggil khair, khair. Setiap kali dia panggil kita, dia mendoakan kita. Kan? Baik, baik, baik. Encik baik, encik baik. Ustaz baik, ustaz baik. Lepas ni panggil ustaz baik. Contoh kan? Jadi walaupun nama tu bunyi macam lain macam, tapi bila gabungkan maknanya, oh ada makna yang baik di sana. Okey. Itu nama ni nak pilih, kena faham bahasa Arab. Baik. Islam telah menggariskan panduan untuk kategori nama-nama anak yang baik seperti berikut. Ni dia bagi contoh. Islam bagi jalan kepada kita nak pilih anak macam mana, nama anak macam mana. Satu, nama-nama yang digalakkan. Satu, nama-nama Nabi. Kan, nama-nama Nabi. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tasammuna auladakum asma'al anbiya. Namakanlah anak-anakmu dengan nama-nama para nabi. Para nabi dan rasul ialah manusia pilihan Allah, ahli-ahli syurga dan mempunyai teladan yang terbaik. Letak nama nabi. Payah sangat pening-pening fikir letak nama apa? Letak nama Muhammad, cukup. Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Yahya, Zakaria. Letaklah nama apa pun. Nama para nabi, sebab mereka ini adalah orang yang dah confirm masuk ke dalam syurga. Kan, kita letak nama ahli-ahli syurga. Hebat kita. Kita pun insya-Allah akan jadi manusia yang baik, ikut perangai para nabi dan para rasul. Kemudian, dua, nama-nama yang diambil daripada Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman."
Sesungguhnya nama-nama paling disukai Allah ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Allah suka orang nama Abdullah, Abdul Rahman. Itu sebab kalau kita nak letak nama-nama Allah ni, Rahman ke, Ghafur ke, Salam ke, apa ke, Rahim ke, letak Abdul. Abdul Rahman. Jangan letak Rahman saja. Jangan letak Rahim saja. Itu nama Allah. Kita letak Abdul. Abdul Salam, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar. Itu nama-nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Semua tu hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Jangan letak satu saja. Tapi kalau letak nak buat macam mana? Kan? Memanglah kita tak bermaksud begitu. Kita nak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Tuhan. Kita ini hamba. Kita ini hamba, letak Abdul. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang hebat. Siapa lagi? Nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Zubair dan lain-lain juga elok dijadikan pilihan untuk nama-nama anak. Mereka terkenal sebagai ahli ibadah, pemimpin yang adil, pahlawan terbilang, pemikir agung, penghafaz Al-Quran dan perawi hadis yang ulung. Letak nama para sahabat. Kawan saya kat kampung, anak dia yang sulung lelaki, dia letak nama Talhah Ubaidillah. Anak yang kedua dia letak Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dua anak lelaki dia. Yang pertama Talhah Ubaidillah, yang kedua Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa mereka ni? Oh, mereka ini sahabat hebat. Kan? Talhah Ubaidillah ni seorang sahabat yang gagah perkasa, besar, berakhlak mulia, tinggi ilmunya. Di dalam peperangan Uhud, dialah antara benteng yang paling gagah mempertahankan Nabi. Habis jari-jari ni. Habis jari-jari dia ni putus kena penetak pedang musyrikin Makkah di dalam peperangan Uhud. Sampai lumpuh sebelah tangan. Nabi sebut apa? Saya dah sebut dulu kan. Nabi sebut, kalau kamu nak melihat orang yang mati syahid tetapi masih berjalan atas muka bumi, tu dia orang yang kata Nabi. Talhah bin Ubaidillah. Nabi iktiraf dia, dah pun mati syahid tapi hidup lagi. Hebat Talhah Ubaidillah ni. Kita letak nama anak kita Talhah Ubaidillah. Ni manusia-manusia agung yang tidak ada tolok bandingnya. Mereka ini hebat sepanjang zaman. Tidak ada siapa yang boleh menandingi mereka. Nama para sahabat. Abu Bakar itu dah tentulah kan. Umar, Uthman, Ali, itu dah biasa kita dengar nama-nama ni. Alhamdulillah. Terdapat juga beberapa kategori nama yang dilarang diberi kepada anak-anak yang baru lahir. Ada nama-nama yang kita kena tengok betul-betul. Nama-nama ni dilarang. Nama-nama yang dilarang. Satu, nama-nama buruk yang menjadi cemuhan masyarakat dan menjatuhkan maruah anak seperti Sariq. Sariq. S-A-R-I-Q. Sariq. Sin alif Raqaf. Sariq. Jangan salah-salah tulis. Sariq. Sariq tu maknanya pencuri. Kalau Syarif, okey. Syarif Dul, okey. Syarif, okey. Sariq jangan. Kadang-kadang bila kita pergi daftar nama ni dulu punya cerita. Dia letak nama ikut suka dia. Kawan saya kat kampung, atas pada saya lah 4-5 tahun. Nama dia Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi, bapa dia nama Haji Saidin. Sekali bila pergi report, dulu Tok Sarjan kan, Tok Sarjan kat balai polis kan ada pendaftaran dulu. Nama apa anak ni nah? Muhammad Fauzi. Dia pun Fauzi. Dia tulis Muhammad Fauzi. Dia tak tanya bin apa? Nyudahnya dia bila nak buat surat beranak, Muhammad Fauzi bin Melayu. Ni betul kat kampung saya. Muhammad Fauzi bin Melayu. La ilaha illallah. Punyalah teruk. Ini dulu punya cerita tahun 60-an dulu kan. Bagi tahu betul-betul nama anak kita. Jangan salah tulis. Nama-nama Syarif ni lah. Dia pun letak Sariq. Akhirnya pencuri. Kan orang panggil Sariq, pencuri. Kan itu menjatuhkan nama baik dia lah. Tak sepatutnya nama macam tu. Yang kedua, Asiyah.
Nurul Asiyah. Oi, bunyi macam sedap. Asiyah. Maknanya ahli maksiat. Kan? Cahaya dah okey dah. Nur Asiyah. Cahaya maksiat. Jangan main letak-letak je nama ni. Kena faham makna. Kalau tak faham, tanyalah orang-orang yang faham. Tak semestinya ustaz-ustazah. Tanya orang yang faham bahasa Arab. Apa makna letak anak ni? Nur Asiyah boleh? Tak boleh. Dilarang sebab ahli maksiat. Apa lagi? Kilab. Kilab. Letak nama anak ni. Nampak berkilat budak ni. Abdul Kilab. Kan? Jadi makna apa? Hamba anjing. Kilab tu anjing. Kita dah baca qunut nazilah tu kan. Kalbam min kilabik. Tu anjingmu ya Allah. Kilab tu tak boleh. Jahil ni memang dah tentu kita tahulah. Jahil tak boleh sebab makna dia bodoh kan. Yang kedua, nama-nama yang khusus kepada Allah seperti Ahad. Ada tak orang nama Ahad? Ada Abdul Ahad kan. Selalunya orang tak nama Abdul Ahad kan, Muhammad Ahad. Kalau Ahad dia satu, dilarang dalam agama. Tak boleh. Letak selain Ahad, Sabtu boleh. Sabtu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis letaklah. Okey. Tak jadi masalah. Dia nama ni, nama hari ni orang Melayu suka kan. Ahad jarang kita dengar. Sabtu banyak kan. Isnin ada. Selasa kurang. Rabu jarang dengar. Khamis paling banyak. Kan? Khamis dengan Jumaat paling banyak. Nama orang Melayu. Okey. Tak jadi masalah. Tapi Ahad ini nama yang khusus kepada Allah saja. Ahadun. Allah itu satu. Kemudian yang dilarang lagi, nama-nama yang tidak membawa faedah. Tak ada faedah apa-apa letak nama ni. Contohnya Malikul Amlak. Malikul Amlak ni maknanya maharaja bagi segala raja. Malikul Malik. Itu terkhusus kepada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tu menceritakan tentang Allah itu raja bagi segala raja. Kita pula letak nama Malikul Amlak. Ui, sedap nama anak kawan. Mana kau dapat tu? Padahal ni nama yang dilarang. Tak boleh. Malikul Amlak. Maharaja daripada segala raja. Macam mana nak jadi raja? Kita bukan keturunan raja. Kan? Keturunan raja pun tak boleh. Raja bagi segala raja itu ialah Allah Ta'ala. Manusia tak boleh pegang raja bagi segala raja. Malikul Malik itu gelaran khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Aflah, dapat kemenangan. Itu juga bukan untuk kita. Kemudian Yasar, pihak kiri. Ini pun bukan untuk kita. Kemudian nama-nama dengan sebutan Abd, hamba, yang dikaitkan dengan sesuatu selain daripada Allah, seperti Abdul Uzza, hamba berhala Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Abu Lahab tu nama gelarannya, namanya Abdul Uzza, hamba kepada Uzza. Itu sebab Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tukar nama dia. Nama Abu Bakar yang mula-mula apa dia? Ni yang kedua ni, Abdul Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq itu nama asalnya selepas dia lahir, namanya Abdul Ka'bah. Nabi tukar sesudah Abu Bakar memeluk Islam, Nabi tukar Abdullah bin Abu Quhafah. Sebelum tu Abdul Ka'bah bin Abu Quhafah. Nabi tukar Abdullah bin Abu Quhafah, hamba Allah. Tak boleh jadi hamba Ka'bah. Hamba Allah. Gelarannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang sentiasa membenarkan. Kemudian yang ketiga, Abdul Fulus. Abdul Fulus. Fulus kan? Hamba kepada wang. Ini yang langsung tak boleh nak pergi surau masjid ni, sebab namanya Abdul Fulus. Kan? Cari fulus yang malam pagi petang kan? Bangun-bangun pagi fulus. Itu yang disebut oleh arwah ni. Al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Kan? Cari sangat duit atas dunia, mampu ke akhirat masuk kan. Abdul Fulus. Tak payah letak nama Abdul Fulus. Itu nama-nama yang dilarang. Kemudian seterusnya nak buat apa? Dah tahnik semua dah bagi nama semua dah cukur semua dah. Ni mana baru nak masuk cukur. Aqiqah dan bercukur rambut. Apa dia? Menamakan anak yang baru lahir sering dilakukan seiring dengan amalan aqiqah yang juga mencukur rambut bayi.
Ini selalu kita buat macam itulah kan. Apa dia makna aqiqah? Dari segi bahasa, aqiqah bermakna memutus. Dari segi bahasa maknanya memutus. Dari segi syarak bermaksud menyembelih kambing atau ternakan lain seperti unta, biri-biri dan kibas buat anak yang baru lahir, khususnya pada hari ketujuh kelahirannya atau selewat-lewatnya sebelum anak itu baligh. Ini nak kena faham betul-betul. Aqiqah ini yang saya macam tu 5, 6 6 aqiqah betul. Tu saya kata dia berbeza. Tu saya kata jangan pegang pada muka surat dia. Dia berapa kali cetakan ni, dia lain-lain, dia tak sama. Ini edisi pertama ni yang saya punya ni. Ulangan kan, ulangan. Tengok kepada aqiqah dan bercukur rambut. Tak tahu muka surat apa, tengok. 8 lepas ni kita tengok yang seterusnya tadi. Kita tengok apa yang ada. Yang tu nanti bagi saya tengok dulu. Memang tak ada yang ori tu tak ada itu dia tambahan tu, tambahan kemudian. Yang tu nanti saya ulas kemudian. Baik, aqiqah dan mencukur rambut dulu kita tengok. Saya rasa dia tak masuk tu yang tu. Mungkin dia dah tertinggal. Tak ada, yang tu tak ada. Nanti kita ulas yang tu. Baik. Nak aqiqah ni bila? Dia kata hari yang ketujuh kelahirannya atau selewat-lewatnya sebelum anak itu baligh. Maknanya sebelum anak baligh. Ghalibnya perempuan berapa? Umur 9 tahun. Kan? Lelaki umur 15 tahun. Itu kebiasaannya. Cepat pada tu pun ada, lewat pada tu pun ada. Tapi bila budak ini, anak ini sudah baligh, contohnya anak kita perempuan umur 12 tahun dia dah baligh. Umur 11 tahun, biasa perempuan 11 tahun dia dah baligh. Dia masuk darjah 6 baru kita ada modal nak buat aqiqah. Dia dah tak jadi tanggungjawab kita. Walaupun dia masih sekolah rendah, tak ada kerja. Sebab sesudah anak ini baligh menjadi tanggungjawab dia sendiri untuk buat aqiqah. Tanggungjawab dia sendiri. Tanggungjawab kita sebagai ibu ayah ni sehingga dia baligh sahaja. Tetapi kalau kita nak buat juga untuk dia, tidak menjadi satu kesalahan. Boleh ya. Sebaik-baiknya sebelum dia baligh kita buat. Selalunya kita buat masa dia baby lah kan. Masa dia baby kita buat. Itu tafsiran aqiqah itu begitu. Itu sebab sekarang ni ramai atuk-atuk buat untuk cucu-cucu. Setengah ulama kata tak valid atuk buat untuk cucu. Tapi ramai juga ulama mengatakan boleh sahaja sebagai hadiah daripada atuk kepada cucu. Tetapi sebahagian ulama mengatakan ayah dia bukan atuk dia. Terpulang pada kita kan. Kalau kita rasa nak bergembira dengan cucu kita yang baru lahir, kita nak buat, silakan. Tak jadi masalah. Maknanya yang versi cetakan ulangan ni dia banyak penambahan. Dia banyak penambahan. Nanti saya tengok balik. Kena tengok kitab lain lah. Kan? Nak baca mesti sama dengan yang tuan-tuan tengok. Kalau saya sebut pasal uri apa semua nanti dia tak sama. Macam mana? InsyaAllah kita akan sambung bab aqiqah ini. Dia mula-mula ni memang slow lah kita ni. Tajuk macam ni kita biasa buat, dia nampak macam slow je kan. Dia nampak tak mencabar. Nanti dia masuk bab mencabar nanti baru kita tahu hebat tak hebat kitab ni. InsyaAllah kita akan sampai kepada tajuk yang seterusnya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.